ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur. Selamat datang ke majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-180. Sepatutnya malam ini kita mensyarahkan kitab Cinta Allah kali yang ke-37 dengan tajuk Memandang Cahaya. Dan insyaAllah malam ni juga, sebagaimana yang dikatakan dalam kuliah yang lepas, kita nak sentuh tentang petikan-petikan daripada kitab Rahsia Puasa yang juga berada dalam kitab Ihya juga. Salah satu daripada kitab yang ada dalam kitab Ihya, daripada 40 buah kitab dalam kitab Ihya ni, salah satunya kitab puasa, Rahsia Puasa. Dalam kitab-kitab fiqh biasanya tajuk puasa ni dia bagi tajuk puasa sajalah, ataupun cara-cara berpuasa, perihal puasa. Tapi biasanya dalam kitab-kitab tasawuf dia disebut rahsia puasa. Kalau nak ajar tentang sembahyang, tajuknya rahsia solat. Dia nak cerita tentang haji, rahsia haji. Kenapa dikaitkan dengan rahsia? Kerana persoalan pelajaran tasawuf ini dia menyentuh persoalan-persoalan dalaman, persoalan-persoalan hati. Kalau dalam kitab-kitab fiqh sangat bagus, cuma dia menyentuh tentang syarat-syarat sah lah. Macam mana nak bagi sah puasa, macam mana nak bagi sah haji, macam mana nak bagi sah zakat dan lain-lain. Tapi kalau dalam kitab tasawuf, bukan setakat sah, dia nak bagi berkualiti. Masa kita berhaji, masa kita bersolat, masa kita berzikir, semua tu macam mana hubungan kita dengan Allah. Yang bahagian dalaman pun dia ambil berat sekali. Sebab itu dalam kitab-kitab tasawuf dia sebut rahsia. Malam ni kita sentuh rahsia puasa. Petikan daripada kitab Rahsia Puasa. Kitab Rahsia Puasa ni tak tebal sangat. Jadi kita petik pun mana-mana bahagian yang rasa memang perlu kita tahu. Mula-mula kita tengok apakah kelebihan-kelebihan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu, maksudnya setiap kebaikan pahalanya 10 kali sampailah 700 kali, melainkan puasa. Kita buat apa-apa kebaikan pun Allah ganda dengan 10. Kalau kejahatan ni satu-satu tu lah, umumnya macam tu. Tapi kalau kebaikan ni, atas kemurahan, atas penyayangnya Allah, kita buat satu kebaikan, Allah ganda 10 kali. Bukan setakat 10, dia boleh naik sampai 700 kali ganda. Dia punya manfaat di akhirat tu nanti. Maka puasa itu adalah bagi aku, dan aku akan membalasnya. Tapi pahala puasa ni dia tak terhad kepada 700 kali. Tak tahu sebanyak mana. Amalan-amalan lain diganda 10 kali sampailah 700 kali. Tapi amalan puasa tak tahu. Boleh jadi tidak terbatas. Kerana selepas itu Imam Al-Ghazali dia petik satu ayat Al-Quran, Az-Zumar ayat 10. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang berhati teguh, yakni orang-orang yang sabar. Orang-orang yang berhati teguh itu akan dibayar pahalanya dengan tidak ada batas. Orang yang sabar ni, pahala dia tidak terbatas. Bukan ganda 700 kali saja, tak tahulah sebanyak mana. Tidak terbatas. Dan apabila kita mengerjakan ibadah puasa ni, kita termasuk dalam golongan yang berhati teguh lah, sabar. Nak tunggu nak buka puasa pun dah salah satu sabar. Banyak lagi benda-benda lain yang kita sabar. Jadi mungkinlah berkait dengan yang Allah kata tadi, pahala puasa ni adalah bagi aku dan aku akan membalasnya. Tidak terbatas, tak tahu banyak mana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan makan dan minuman kerana aku, maka puasa itu untuk aku dan aku akan membalasnya. Berkaitlah dengan
hadis dan juga ayat Quran yang kita baca di atas tadi. Satu lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syurga itu mempunyai sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang tidak masuk melalui pintu itu selain orang-orang yang berpuasa dan dijanjikan dengan menemui Allah Ta'ala pada balasan puasanya. Yang ni kena dengan pelajaran kita, cinta dan rindu akan Allah dan akhirnya bertemu dengan Allah. Puasa pun berkait dengan bertemu dengan Allah. Orang yang selesaikan ibadah puasa ni, dia akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan dan dijanjikan pula untuk bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai balasan puasanya. Satu lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan. Maksudnya dua kegembiraan. Yang pertama, kesenangan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, kesenangan ketika bertemu Tuhannya. Jadi ada dua kegembiraan lah. Bila kita puasa ni, satu yang seronoknya time nak buka. Satu lagi yang seronok bila kita bertemu dengan Tuhan. Nampak? Dia kaitkan dengan bertemu dengan Tuhan. Berkait dengan pelajaran kita jugalah. Bertemu dengan Allah, iaitu nikmat yang paling tinggi, nikmat yang teragung, nikmat syurga pun kalah. Bila kata bertemu dengan Allah, Allah bertajalli kepada kita di dalam jannah nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya syaitan berjalan pada diri anak Adam pada tempat laluan darahnya, maka sempitkanlah tempat jalannya dengan lapar. Maksudnya puasa lah. Kita bagi kecil dia punya highway. Kan syaitan ni dia sentiasa keluar masuk tubuh badan kita ni. Bila kecil highwaynya, dia susahlah nak jalan. Dari situlah kita boleh nak menundukkan dia. Itu tadi kelebihan-kelebihan berpuasa. Seterusnya, bagaimanakah tingkatan-tingkatan dalam berpuasa? Ni makam-makam dalam berpuasa ni. Puasa ni terdiri daripada 3 tahap. Yang pertama, puasa umum atau disebut puasa awam, puasa biasa-biasa. Yang kedua, puasa khusus, puasa yang khas, puasa yang agak luar biasa sikit. Dan yang ketiga, puasa yang lebih khusus. Yang ni puasa ahli-ahli sufi. 3 jenis puasa. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa yang khusus kepada yang khusus, lebih khusus lagi. Jadi kita tengok puasa tahap yang pertama ni kira tahap paling bawah. Yang ni tahap puasa umum, puasa orang-orang awam, puasa orang muslim, kan muslim, mukmin, muhsin. Ini puasa orang-orang Islam. Puasa jenis yang paling bawah ini, kerja dia mencegah perut dan mencegah kemaluan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mencegah perut, mencegah kemaluan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia jaga 2 je. Yang pertama, dia jaga perut, tak makan, tak minum, tak memasukkan sesuatu melalui rongga yang sampai ke perut. Yang satu lagi, dia tak berjima. Dia jaga 2 tu je. Dari segi fiqahnya lulus dah puasa dia. Tapi dapat pahala ke tak dapat pahala ke di sisi Allah, tak tahu. Dari segi fiqah lulus. Dia tak perlu qada lah kalau dia betul-betul buat yang tu. Masalahnya dia cuma jaga 2 tu saja, jaga perut dan di bawah perut, 2 saja. Yang lain-lain dia tak jaga. Yang ini puasa umum, puasa orang-orang awam. Kemudian kita tengok puasa yang peringkat pertengahan. Yang ini puasa khusus. Yang ini puasa para solehin, puasa orang-orang soleh, puasa orang-orang beriman lah, mukmin. Puasa jenis yang tengah ni tadi, selain daripada dia menjaga perut dan menjaga kemaluan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia juga menjaga 5 indera dia. Dia jaga telinga dia daripada mendengar sesuatu yang tak baik. Dia jaga mata dia daripada melihat sesuatu yang dosa lah, yang salah, yang sia-sia pun sama. Dia jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki dan seluruh anggota. Jadi selain daripada tak makan, tak minum, tak berjima, dia jaga yang tadi, yang indera-indera tu tadi, yang kita sebut 5 sungai deria. 5 sungai ni dia masuk ke dalam jiwa kita. Yakni sungai penglihatan,
Apa yang masuk, baik ke tak baik ke, dia masuk ke dalam jiwa. Sungai pendengaran, apa yang baik, apa tak baik, dia mengalir masuk ke dalam jiwa. Sungai ciuman, sungai rasa, makanlah. Dengan sungai anggota tangan, tangan kaki, rasa kan. Dia jaga 5 sungai ni supaya tak masuk yang tak elok ke dalam hati dia. Yang ni peringkat pertengahan puasa khusus, puasa orang-orang soleh. Dan peringkat yang tinggi, ni tahap puasa yang lebih khusus. Yang ni untuk orang-orang muhsin lah ni. Selain daripada jaga yang dua tadi, perut pun dia jaga, kemaluan pun jaga, yang deria-deria yang lain pun semua jaga, anggota badan semua jaga. Ditambah dengan mencegah hati daripada segala cita-cita, daripada segala keinginan, daripada segala kehendak yang hina. Maksud dia hati dia tu fikir yang baik-baik saja. Yang tak baik pun dia tak fikirlah. Juga mencegah segala fikiran keduniaan. Ada beberapa peringkat yang lebih tinggi. Dalam peringkat yang ketiga ni ada rendah, ada tinggi. Yang lebih tinggi ialah mencegah hati daripada selain Allah Ta'ala. Yang ni ulama-ulama tasawuf dia sampai. Dia sentiasa dalam keadaan ingat akan Allah. Bila kata ingat ni, zikir ni bukan sekadar sebut. Bila sebut kita akan letih. Kita zikir 1000, 2000, 3000 letih dah. Lepas tu kita tak sebut, kita pun lupa. Dia bukan yang tu. Ingat ni maksud dia ingat walaupun tak sebut. Jika mampu ingat dan sebut, lagi bagus. Dia tak sebut pun, tapi dia sentiasa dalam keadaan ingat akan Allah. Dia pandang ke mana pun, dia menampak wajah Allah. Macam tu lah. Inilah tingkat puasa para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, dan orang-orang mukharrabin, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kan kita bagi tahu hari itu, tarbiyah tasawuf ni salah satu tujuan dia, matlamat dia, maksud dia nak bawa kita ni daripada berpeluang jadi golongan kanan kepada menjadi golongan mukharrabin di akhirat nanti. Jadi kita matlamatkan nak dapat puasa yang khusus ni, tingkat yang 3 ni. Dia mungkin susah nak dapat. Bila ikut tarbiyah tasawuf, dia nak pergi ke situ. Sekurang-kurangnya pun kita duduk peringkat yang pertengahan. Jangan duduk peringkat yang bawah tadi. Sekadar nak jaga mulut, sekadar nak jaga kemaluan. Yang tu puasa yang sangat awam. Kalau kita yang belajar tasawuf puasa setara tu saja, memang tak patutlah. Kita kurang-kurang yang peringkat pertengahan tadi, puasa para solehin. Jadi puasa ni ada 3 tahap. Puasa umum yang bawah, puasa khusus yang tengah, dan puasa yang lebih khusus, puasa yang atas. Dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dibagi tahu banyaklah orang yang berpuasa yang tidak ada baginya puasa itu selain lapar dan dahaga. Puasa-puasa dan ramai jumlah mereka ni, tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kalau dia tu orang Islam, dia tak dapat apa-apa, cuma dia dapat pelepasan daripada kefarduan lah. Maksud dia tak payah qada dah puasa tu. Tapi di sisi Allah nak kata dapat pahala lebih ke tak ada. Jadi ada beberapa keadaan. Yang pertama, macam mana dia ni boleh puasa tapi dia tak dapat apa-apa? Satu, dia ni puasa umum, puasa awam. Dia jaga perut dengan kemaluan, yang tu saja. Tapi dari segi tangan dia masih buat benda yang salah, mata dia masih tengok benda yang salah, mulut dia masih cakap mengumpat orang lah, apa, mengutuk semua kan. Dia masih yang tu. Dari segi lulus tak lulus, lulus dah, tapi tak dapat apa-apa. Itu satu segi. Yang kedua, orang tu puasa tapi dia bukan agama Islam. Yang ni apa pun tak dapat langsung. Yang ketiga, yang ini antara yang kita khawatir juga, tapi jarang sangat berlaku, iaitu dia berpuasa tapi selama hari ini dia tersalah ilah. Dia tak belajar ilmu tauhid. Dia duk sangka Tuhan di sebalik gunung. Dia silap yang tu. Maksud dia dah menyembah makhluk dah. Jadi dia puasa ke, naik haji ke, zakat ke, apa ke, tak ada apa-apa lah. Sebab dia dah sembah yang salah tu. Dia dah sembah makhluk. Tapi kita yang lalui pelajaran tauhid, rata-rata umat Islam ni selamatlah, sebab kita tahu Allah tidak terpengaruh dengan tempat. Itu tadi 3 tahap puasa. Kita target tahap yang paling tinggi kalau dapat.
Seterusnya tentang malam Al-Qadar. Kita sebut Lailatul Qadar. Tak payah sebut 2 kali. Saya dulu pun macam tu juga. Malam Lailatul Qadar. Lail tu dah malam dah. Jadi kita boleh sebut malam Al-Qadar ataupun sebut Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar ni sering berlaku salah faham. Apabila kita kata seseorang tu dapat malam Al-Qadar, dia dapat Lailatul Qadar. Macam mana kata dia dapat Lailatul Qadar? Pada malam itu dia nampak ramai makhluk jubah putih. Yang tu bagi kita, yang tu maksud dapat malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar ni bukan kita dapat jumpa sesuatu yang pelik-pelik, bukan. Sebenarnya yang kata dapat malam Al-Qadar ni, pada malam tu kita buat banyak amal. Sama ada dia tahu ke tidak malam tu malam Al-Qadar. Kalau malam tu banyak amal, tinggi amal dia, yang tu dapat lah tu. Bukan kata dapat tengok pelik-pelik. Dapat tengok pelik-pelik tu boleh jadi itu malam Al-Qadar, boleh jadi. Bukan. Sebab dalam bulan Ramadan ni, pada malam bila-bila pun kan, malaikat duk turun naik kan. Macam-macam kita boleh jumpa yang pelik-pelik. Jadi kita tidak target nak jumpa yang pelik-pelik. Kerana itu bukan maksud malam Al-Qadar. Kita target nak buat amal banyak. Tak kira malam yang mana pun, apabila kena dengan malam Al-Qadar tu, tu yang ganda dengan 1000 bulan tu. Tentang malam Al-Qadar, Imam Al-Ghazali berkata, malam Al-Qadar ialah malam yang terbuka padanya sesuatu dari alam malakut. Ni kata Imam Ghazali, bukan kata hadis. Ni kata Imam Ghazali berdasarkan ilmu dia, berdasarkan pengalaman dia. Jadi sebagaimana yang kita sentuh dalam penerangan tentang tarikat Al-Ghazaliyah hari itu, bila sampai bulan Ramadan ni, yang ni lah waktu yang sangat sesuai untuk bertapa. Kan orang tanya, dalam tarikat Ghazaliyah ni adakah bertapa? Ada. Malam-malam 2/3 malam, di rumah ke, di masjid ke, di mana ke tempat yang sesuai, bertapa lah. Seumur hidup nak bertapa pun tak apa. Bukan di gunung, bukan di tepi tasik, bukan dalam hutan rimba seorang-seorang dah. Lebih-lebih lagi pada malam-malam bulan Ramadan. Waktu malam tu bertapalah kat masjid. Sebab Imam Ghazali sendiri dia uzlah di masjid. Dia pun tak uzlah di tempat-tempat yang sunyi-sunyi jauh pada orang, dalam hutan tengah padang pasir dah. Dia masjid. Dalam tarikhah Ghazaliyah ada bertapa tapi masjid lah. Bukan bertapa pun. Maksud kita iktikaf lah. Kita buat amal ibadah. Lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Kalau dapat yang tu lagi bagus. Kadang-kadang orang yang pergi bertapa ke gua-gua gunung-gunung, yang 10 malam terakhir dia tak bertapa pun di masjid. Dia tak hidupkan pun di rumah dia. Tapi yang jauh-jauh dalam gunung dia pergi. Dah tak kena. Patut yang tu yang utamanya pertapaannya. Kata Imam Al-Ghazali, sesiapa yang menjadikan antara hati dia dan dadanya tempat tampungan makanan, maksud dia makan banyak lah, maka dia terhijab daripada malam Al-Qadar. Macam mana nak dapat malam Al-Qadar kalau perut kita dipenuhkan? Dia yang menghijab kita daripada dapat malam Al-Qadar tu ialah perut yang penuh. Ini pandangan Imam Al-Ghazali. Dan sesiapa yang mengosongkan perutnya, maka yang demikian itu belum cukup. Bagi kosong perut, maksud dia masa buka puasa tu makan biasa-biasa saja. Adakah cukup nak dapat malam Al-Qadar? Tak cukup lagi. Belum cukup untuk mengangkatkan hijab. Sebelum cita-citanya kosong daripada selain Allah Azza wa Jalla. Matlamat dia Allah. Bukan matlamat nak jumpa benda pelik-pelik dah. Dia matlamat Allah, betul-betul matlamat Allah. Dan itulah urusan seluruhnya. Dan pangkal semuanya itu, asas semuanya itu, punca awal nak dapat malam Al-Qadar ni menyedikitkan makanan. Jadi kalau buka puasa tu kita nak makan banyak penuh perut, sekali lepas tarawih makan penuh perut lagi, tak dapat lah. Ringkas cakap tak dapat lah. Kecuali keajaiban berlaku saja. Yang biasa nak dapat ni orang yang dia makan berpada-pada. Kemudian matlamat dia Allah. Dia buat amal ibadah malam itu betul-betul matlamat dia Allah. Yang ni dapat malam Al-Qadar. Jadi kita betulkan persepsi kita. Dapat malam Al-Qadar ni bukan maksud kita mengalami sesuatu yang pelik-pelik, tapi pada malam itu kita buat amal banyak. Yang tu dapat malam Al-Qadar.
Seterusnya seputar puasa. Kata Imam Al-Ghazali, niat, ni niat puasa. Dan tidak boleh tidak berniat puasa Ramadan ni pada setiap malam. Ni ikut mazhab Asy-Syafi'i. Tiap-tiap malam kena niat. Cuma kita ada ambil daripada mazhab yang lain, niat sebulan. Sebagai langkah berjaga-jaga. Kot-kotlah kita ada terlupa niat pada malam-malam tertentu. Tapi sebenarnya kalau ikut mazhab Asy-Syafi'i, tiap-tiap malam kena niat. Kata Imam Al-Ghazali, janganlah membanyakkan makanan yang halal ketika berbuka. Oh, kalau macam tu Imam Ghazali suruh banyakkan makanan yang haram lah. Kalau baca sendiri-sendiri kan. Sebenarnya dia nak kata makanan halal, memanglah semua kena makan halal, tapi sungguh pun halal jangan banyak. Macam-macam jenis sangat kan. Hingga kan rongganya penuh melimpah. Makan banyak sangat sampai rasa nak terkeluar balik. Bila sujud ni rasa nak keluar. Maka tidak adalah karung, bungkusan yang lebih dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla daripada perut yang dipenuhi dengan yang halal. Yang masuk tu halal. Kita makan kuih halal, nasi Arab halal, cendol halal, semua halal, tapi banyak sangat. Walaupun semua tu halal, tapi disebabkan banyak sangat, Tuhan marah juga. Bagaimanakah hendak mendapat faedah daripada puasa? Macam mana nak dapat faedah daripada puasa kalau makan banyak sangat? Macam mana nak memaksakan musuh Allah? Maksud dia nak menundukkan syaitan. Sedangkan puasa ni dia nak tundukkan syaitan, nak tundukkan hawa nafsu. Tapi kita buka puasa dengan banyak sangat makan. Kita melayan nafsu. Apabila didapat oleh yang berpuasa ketika berbuka apa yang tidak diperolehnya pada siang hari. Masa siang tak dapat, jadi kita geram, kita tunggu. Selagi buka puasa, aku akan balas. Banyak ni. Puasa tu sah. Bukan kata tak sah. Tapi boleh mendatangkan dosa kalau lebih sangat. Dan dari segi syarak tak elok. Kadang-kadang bertambah lagi dengan pelbagai macam warna makanan. Ni zaman Imam Ghazali dah berlaku dah. Bukan kata zaman kita sekarang kan. Ada pasal Ramadan semua dah. Zaman Imam Ghazali pun ada dah. Hari-hari lain biasa aja makan. Tapi bila bulan Ramadan, macam-macam warna makanan. Sehingga berjalanlah kebiasaan dengan menyimpan segala macam makanan itu untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dapat yang pelik-pelik, banyak jenis makanan. Maka dimakanlah segala makanan itu di dalam bulan Ramadan, apa yang tidak dimakan pada bulan-bulan lain. Bukan kata tak boleh makan. Boleh. Tapi kena kontrol. Tujuan berpuasa ialah mengosongkan perut dan menghancurkan hawa nafsu, untuk menguatkan jiwa kepada bertakwa. Apabila perut ditolak dengan makanan yang dari pagi sampai sorenya, sampai petang, sehingga perut itu bergolak keinginannya dan bertambah kuat kegemarannya. Biasa kita makan pagi pukul 10, tengah hari pukul 4 petang dan malam. Sekarang ni semua tu kita kosongkan. Bila kita kosongkan, dia punya keinginan tu lebih. Yang tu yang nak kontrol tu. Orang yang berjaya kontrol yang tu, puasa dia kira berkualiti tinggi lah. Kemudian dahlah dari pagi sampai ke petang tu tak makan apa-apa, disuguhkan dengan makanan yang lazat-lazat dan kenyang. Dahlah kita bertahan punya lama, masa buka puasa tu dengan yang lazat-lazat pula. Nescaya bertambahlah kelazatan dan berlipat gandalah kekuatannya. Maksudnya lagi kuat nafsu nak makan tu, kalah yang bulan tak puasa. Jadi tak tercapai matlamat puasa tu tadi. Sah-sah dah. Tapi dari segi tasawufnya tak tercapai. Teruk lagi bulan Ramadan, makan lagi banyak, lagi macam-macam jenis, dan kadang-kadang lagi banyak duit keluar. Kita sangka bulan Ramadan ni nak jimat duit lah. Sebab kata pagi dah tak makan, tengah hari tak makan, petang tak minum teh. Rupanya kita beli tu lagi banyak. Lagi lebih duit lagi. Nescaya bertambahlah lazat dan berlipat gandalah kekuatannya, serta bangkitlah dari nafsu syahwat itu. Apa yang diharapkan tadinya tenang, kita harap bulan puasa ni lah nak tundukkan nafsu makan ni tadi, rupanya lagi dilayan. Maklumlah, kalau kita kumpul semua kan, pagi kita mungkin minum teh tarik, makan roti canai, makan kuih-kuih. Bila bulan puasa tak makan lah, maksud dah simpan dah itu. Kemudian dalam pukul 10 tu mungkin makan lagi teh ais minum, makan goreng-goreng bihun goreng ke. Tengah hari makan pula nasi kandar lah, Milo ais dan sebagainya. Petang mungkin kita
Pergi tepi-tepi jalan, makan laksa ke, cendol ke, malam pula dengan nasi Arab, tom yum semua. Sekarang kita kumpul semua tu. Kita kumpul makan pagi, pukul 10, tengah hari, petang, malam, kumpul makan sekali. Kan? Dia lagi teruk. Sepatutnya kalau ikut panduan Imam Ghazali ni, kita berbuka puasa tu dengan makanan malam yang biasa. Yang biasa kita makan setiap malam tu, yang tu lah. Kalau biasa 2 lauk, biasa 2 lauk yang tu lah. Tapi janganlah kita tak sampai meraihkan orang lain. Kita mungkin tahan, tapi kena raihkan orang lain kan. Orang lain dia mungkin tak sefaham kita, tambah budak-budak yang baru nak belajar kan. Jangan pula kita dah belajar ni, hari ni rumah kita satu mata je, ikan goreng kembung saja, dengan sayur, kuah sayur satu, yang lain tak, kuih-kuih semua tak payah. Ni pelajaran tasawuf ni. Belajar kat Sungai Nyok. Yang adik kita baru nak belajar puasa, tu payah puasa ni. Terus kan kita raihkan depa. Biar lebih tak apalah. Cuma kita lah kena kontrol. Untuk orang lain kita raihkan lah. Dia nak makan banyak-banyak jenis pun tak apa, asalkan jangan membazir saja. Maka jiwa dan rahsia puasa ialah melemahkan kekuatan yang menjadi jalan syaitan dalam mengembalikan kepada kejahatan. Kita bagi sempit dah dia punya highway tadi, jadi syaitan pun tak berapa nak laju jalan. Dan yang demikian itu tidak akan berhasil selain dengan menyedikitkan makanan, iaitu memakan makanan yang dimakan setiap malam jikalau tidak berpuasa. Kalau mampu makan yang biasa-biasa saja. Macam mana kita makan setiap malam tu, yang itulah makanan kita. Bahkan sebahagian daripada adab berpuasa ialah tidak membanyakkan tidur pada siang hari. Tidur siang boleh, malahan tidur tengah hari sebelum zuhur, tidur sekejap tu memang sunnah, sehingga dirasainya lapar dan haus. Jangan banyak sangat tidur sampai kan tak rasa apa-apa. Tak dah nak buka puasa dah, dia tak sempat nak rasa lapar, nak rasa lemah, jadi tak tercapai juga matlamat puasa tu tadi. Maka jernihlah ketika itu hatinya serta berkekalan pada tiap-tiap malam sekadar kelemahan, sehingga ringanlah mengerjakan solat tahajud dan wirid-wiridnya. Maka semoga syaitan tidak mengelilingi hatinya, lalu dapat ia memandang ke alam tinggi. Hati kita ni yang tak boleh pandang ke alam malakut ni sebab syaitan duk sentiasa berlegar. Kalau kita boleh usir syaitan-syaitan tu, insya-Allah mata hati kita boleh memandang ke alam langit yang tinggi. Jadi nak dapat malam Al-Qadar ni tadi, langkah pertama dia dengan menyedikitkan makanan. Maksudnya buka puasa biasa-biasa saja. Jangan sumbat banyak-banyak. Tak dapat lah tu kalau sumbat banyak-banyak. Kemudian seterusnya tentang risalah Al-Hikam Al-Ghazali ni. Yang ni petikan kata-kata hikmah Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Saya ambil daripada beberapa kitab, tak habis lagi pun. Yang ini pun sudah memadai. Semua kata-kata yang dipetik ini berkaitan dengan ilmu tasawuf. Biasa kita dengar kitab hikam ni, kitab hikam Ibnu Athaillah dan juga kitab hikam Abi Madian. Yang ni sebenarnya Imam Al-Ghazali pun dia punya kata-kata hikmah dia pun tak kurang lazat. Tu yang buat nama Al-Hikam Al-Ghazali. Kata-kata hikmah ni dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin, yakni kitab ilmu dan kitab akidah. Kitab cinta ni belum masuk lagi kerana kita sedang belajar. Dan juga daripada kitab Imam Al-Ghazali satu lagi, Al-Munqidh Minad Dolal, selamat daripada sesat. Satu lagi kitab dia Mishkat Al-Anwar. Satu lagi kitab dia Risalah Laduniyah, pasal ilmu laduni. Dan satu lagi kitab dia daripada Kimia As-Sa'adah. Jadi perkataan-perkataan di dalam ini tidak semua orang mampu faham, kecuali orang yang melalui, dia rajin melalui kelas-kelas tasawuf, dia boleh faham. Oleh itu, sekiranya ada bahagian-bahagian kata-kata Imam Al-Ghazali yang tak boleh difaham, tinggalkan saja. Jangan cuba nak berfaham sendiri, nanti dia akan tersalah faham. Tapi saya yakin yang rajin datang ni bila baca semua ni, dia ada gambaran. Dia boleh faham, kurang-kurang pun dia ada gambaran yang baiklah, tak tersalah. Sebab kita dah bincang dah semua ni sebenarnya. Kalau kita rajin-rajin baca yang ni ulang-ulang, insya-Allah perjalanan kesufian kita tu dia cepat.
Yang kita nak cakap benda-benda ni lah. Kata-kata hikmah Imam Ghazali ni. Jadi tuan-tuan boleh baca lah nanti di rumah. Okay, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kuliah yang lepas tuan-tuan pun tak ada nota ni, saya baca saja lah. Dalam kuliah yang lepas kita sentuh tentang cinta. Allah cinta manusia, manusia pun cinta Allah. Allah mencinta, manusia pun mencinta. Kalimah dia tu sama, iaitu cinta. Sungguh pun kalimah dia sama, tapi erti cinta tu tak sama. Kita mencinta, Allah mencinta. Kalimahnya sama, yakni mencinta, tapi maksud dia tak sama. Bila makhluk mencinta, maksud dia makhluk perlukan sesuatu. Kita mencintai duit, maksud kita perlukan duit tu. Kalau tak dapat duit tu, kita tidak sempurna, rasa tak cukup. Pasangan hidup, bila tak dapat pasangan hidup, kita rasa kurang sempurna, rasa tak cukup. Pekerjaan, kita tak ada pekerjaan, jadi kita mencintai, nak ada kerja. Selagi tak dapat, kita tak sempurna, tak cukup. Jadi manusia dia mencinta dengan maksud dia ada kurang, ada benda yang tak cukup, dia tak sempurna. Begitu juga dengan manusia cinta akan Allah. Manusia cinta akan Allah, dia harap akan Allah. Maksudnya manusia ni ada kekurangan, dia tak sempurna. Tetapi bagi Allah, kan, Allah ni dia mencintai makhluk dia. Dia cinta Nabi-Nabi, dia cinta perbuatan baik, dia cinta orang-orang yang soleh. Adakah Allah ni punya kekurangan? Yang manusia tadi kalau mencintai sesuatu, kita ada kekurangan. Allah sungguh pun dia mencintai sesuatu, mencintai makhluk dia, tapi dia tak ada kurang. Dia tak kurang sebab dia sempurna. Pada azali lagi dia sempurna, sampailah sekarang, sampailah masa akan datang dia sempurna. Jadi dia cintai apa-apa pun, dia tidak berkurang apa-apa. Yang kita makhluk, kita mencintai sesuatu, kita kurang. Jadi berbeza. Kalimahnya sama tapi sebenarnya berbeza. Bila kata makhluk ada ilmu, kita ada ilmu, Allah ada ilmu, jadi nampak macam sama, sebenarnya tak sama. Allah ada ilmu, memang ilmu dia, dia yang tahu semua tu disebabkan diri dia. Yang kita ada ilmu ni sebab Allah bagi tahu. Siapa yang Allah bagi tahu, orang tu dapatlah ilmu tu. Siapa yang Allah tak bagi tahu, tak dapatlah. Sedangkan Allah sentiasa tahu, semua dia tahu. Sedangkan kita tahu sikit-sikit, tak sentiasa tahu. Apa yang Allah tahu, bagi tahu, yang itulah yang kita tahu. Bahkan dari segi hakikatnya, hanya Allah saja yang ada pengetahuan. Kita tak ada pengetahuan langsung. Kita ni tempat laluan kepada pekerjaan Tuhan. Jadi kalimah dia sama, ertinya tak sama. Kalimah sama, erti tak sama. Kemudian apabila Allah mencintai makhluk, adakah Allah mencintai makhluk tu? Dari segi syariatnya memang, tapi dari segi hakikatnya sebenarnya Allah mencintai diri dia sendiri. Sebab kita belajar dalam pelajaran syariat hakikat hari itu, kan, apa yang berlaku dalam alam ni semua kerja Tuhan. Jadi Allah dia cinta siapa-siapa pun sebenarnya dia mencintai diri dia sendiri. Kita nampak Allah mencintai makhluk. Yang tu dari segi syariat. Dari segi hakikatnya Allah mencintai dirinya sendiri. Allah mencintai perlakuannya sendiri. Allah mencintai sifat-sifat dia sendiri. Kerana yang ada hanyalah pekerjaan Allah. Dari segi hakikatnya yang ada hanyalah Allah. Ada satu tukang buat kerja, dia saja, selain pada dia tak ada. Jadi yang sebenar-benar ada hanyalah Allah. Oleh itu hanya ada satu cinta, iaitu Allah mencintai diri dia sendiri. Kita ni tempat laluan saja. Kemudian kita sentuh lagi, apabila seseorang hamba tu dia semakin mendekat dengan Tuhan, dia semakin mendekat dengan Tuhan, adakah maksudnya Tuhan pun bergerak mendekat dengan dia? Macam kita sebut Ali dan Abu saling mendekat. Maksudnya Ali pun datang, Abu pun datang. Yang tu makhluk. Tapi kalau kita dengan Allah,
Ali semakin dekat dengan Allah, maksud dia Ali yang pergi kepada Allah. Allah dia tidak berubah. Allah dia macam itulah, dia sempurna, dia tak berubah. Bila kata kita semakin mendekat dengan Allah, maksudnya kita yang pergi. Kita cerita hari itu, contoh mendekat ni bukan dari segi jarak, bukan dari segi tempat, bukan dari segi posisi, tapi dari segi sifat-sifat. Contohnya Allah ni maha baik. Bila dia hantar kita ke dunia ni, kita terpengaruh, kita ada buat dosa. Tapi dari semasa ke semasa kita berfikir, belajar agama, umur makin meningkat, kita makin nak baik. Dulu kita jahat, kita makin nak baik, makin nak baik. Maksud dia kita makin dekat dengan Allah. Mendekat tu maksud dia dari segi sifat. Kita nak jadi yang maha baik tu tadi. Kita makin mendekat, makin mendekat. Maksud dia nak patah balik kepada Allah. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Kita semakin baik, jadi semakin naik. Itu maksud mendekat. Sungguh pun begitu, kita tetap tak boleh sama dengan Allah. Kita ni semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bolehkah sama baik dengan Allah? Tak boleh sama baik. Sama juga dengan berilmu. Allah maha tahu. Dia hantar kita ke dunia ni, kita jadi bodoh, tak tahu apa-apa. Bila umur kita meningkat, kita makin tahu, makin tahu, makin tahu. Kita nak patah balik, nak kembali kepada Allah. Jadi maksudnya kita makin dekat dengan Allah tu dari segi sifat. Sungguh pun begitu. Bolehkah kita ni makin tahu, akhirnya kita sama tahu dengan Allah? Tak boleh. Kerana Allah maha tahu. Pengetahuan Allah tidak terbatas, pengetahuan kita terbatas. Macam kita berguru lah. Kalau kita belajar ilmu agama ke, ilmu matematik ke, ilmu apa pun, kita berguru dengan satu-satu orang, kita makin dekat dengan guru tu dari segi sifat-sifat. Sebab guru tu dia, ilmu dia tara ni. Kita dulu tak tahu, kita belajar makin naik, makin naik. Kita dekat dengan guru lah. Dan kita boleh sama dengan guru, dan boleh potong guru pun kalau makhluk sama makhluk. Tapi dengan Allah tadi, kita makin berilmu, makin berilmu, makin berilmu. Nak sama dengan Allah tak boleh, tak akan sampai. Apatah lagi nak lebih daripada Allah, tak akan boleh sampai. Yang tu maksud dekat. Bila kata dekat dengan Allah ni, maksudnya kita nak patah balik kepada sifat-sifat Allah tu tadi. Dan malam ini, sebagaimana yang dijanjikan, nota dia pun masih tak sempat buat juga. Nak menjawab persoalan, bolehkah melihat Allah di dunia ini? Ada beberapa golongan. Golongan yang pertama dia kata boleh. Golongan yang kedua dia kata tak boleh. Golongan yang ketiga dia kata boleh, tetapi melihat dengan mata hati, bukan dengan dua biji mata. Golongan yang keempat, dia tawakhuf. Maksudnya dia tak ambil pihak. Bolehkah, tak bolehkah, dia tak mau ambil tahu. Dan golongan yang kelima, dia kata boleh, tapi tidak akan terjadi. Kita tengok satu persatu. Golongan yang pertama, dia kata kita boleh, makhluk kita ni boleh melihat Allah di dunia ni. Antara hujah dia, surah Al-A'raf ayat 143. Yang cerita Nabi Musa nak melihat Allah. Nabi Musa minta, aku nak tengok kamu, zat kamu. Dan Allah nak tunjuk. Cuma bukit tu pecah, tak sempat nak tunjuk, Nabi Musa dah pingsan. Jadi berdasarkan hujah ni dia kata boleh. Macam mana golongan yang tak boleh pula? Golongan tak boleh, antara hujah mereka surah An-Nisa ayat 153. Yang ni kaum Bani Israel minta nak tengok Allah. Mereka kata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata, nak tengok terang-terang dengan mata. Maka mereka disambar petir kerana kezalimannya. Kena sambar petir, maksudnya tak boleh tengok lah. Tuhan marah. Bila dah kena sambar tu, sebahagian ulama kata mati mereka ni, kemudian dihidupkan balik. Sebahagian ulama kata mereka ni pingsan, lepas tu dihidupkan balik. Golongan ini juga berhujah dengan Asy-Syura ayat 51. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir masih ada hijab, atau dengan mengutus seorang utusan yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Jadi maksudnya yang Nabi Musa sungguh pun dia bercakap terus dengan Allah,
Allah bercakap terus dengan dia, tapi masih ada hijab lagi. Berdasarkan ayat ni tadi. Sebab dia kata tak ada seorang pun yang berkata-kata dengan dia, Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu. Ada perantaraan. Atau di belakang hijab. Atau seorang malaikat. Tolong cakap. Dia macam tu. Hujah mereka yang ketiga, surah Al-An'am ayat 103. Dia, yakni Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dengan mata tak akan boleh nampak. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi ayat ni kata, mustahil boleh tengok dengan mata di dunia ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketahuilah bahawasanya tidak ada seorang pun di antara kamu yang boleh melihat Tuhannya sampailah dia mati. Maksud dia dah mati baru boleh. Di akhirat nanti, di dalam jannah. Kat dunia ni tak boleh tengok. Hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Yang ni kata-kata Sayyidatina Aisyah. Nabi Muhammad dia Isra' dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Ada orang kata dia tengok Allah secara terus. Ada orang kata tak tengok. Jawab isteri dia, Sayyidatina Aisyah, sesiapa yang mengatakan Muhammad melihat Tuhannya, maka dia telah berdusta besar pada Allah. Maksud dia tak tengok. Masih ada hijab lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Jawab baginda, cahaya, ada nur yang menghalang aku untuk melihatnya. Maksud dia tak tengok terus lagi. Masih ada hijab dia berupa hijab nur. Okay. Golongan yang ketiga, boleh tengok Allah di dunia ni, tapi bukan dengan mata ni, dengan mata hati, dengan mata kepala tak boleh. Hujah mereka surah Qaf ayat 35. Yang ni di akhirat. Akhirat. Jadi di dunia mereka pegang yang sama lah. Maksud dia di dunia ni dengan mata, 2 biji mata tak boleh nampak. Akhirat baru boleh. Sebab apa? Mereka di dalamnya, maksud dia dalam jannah nanti, memperoleh apa yang mereka kehendaki. Kita nak apa, dalam jannah tu semua dapat. Dan pada sisi kami ada tambahan. Nikmat syurga tu semua boleh ambil dah. Ada tambahan. Jadi ulama-ulama tafsirkan, kata ada tambahan ni ialah melihat Allah. Tafsiran dia. Nikmat syurga semua dapat. Ada tambahan pula. Tambahan ni melihat Allah. Lagi lazat. Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ini penghuni syurga. Wajah mereka ni berseri-seri nampak. Sebab mereka tengah melihat Allah. Jadi nak tengok Allah dengan mata ni, akhirat. Di dunia tak boleh tengok. Surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengamalkan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Macam tak berkait ayat ni, kan silap petik kan. Tak apa, kita tinggal ayat tu. Hadis riwayat Muslim. Apabila penduduk syurga telah masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu inginkan sesuatu yang akan aku tambahkan? Nikmat syurga dah ada arah belakang dah. Kamu nak tak sesuatu tambahan? Mereka berkata, bukankah engkau telah memutihkan muka kami dan memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah membuka hijab, dan tidak ada sesuatu yang telah diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat Tuhannya yang maha tinggi. Jadi tengok Allah ni, nikmat yang tertinggi akhirat saja. Di dunia ni tak boleh nampak dengan mata. Golongan yang keempat, tawakuf, dia tak ambil pot dah. Orang kata boleh tengok ke tak boleh tengok ke, dia tak mau kisah. Golongan yang kelima, bolehkah tengok Allah di dunia ini? Boleh, tapi tidak akan terjadi. Maksudnya benda tu memang boleh. Apa hujah mereka? Hujah dia, Nabi Musa minta nak tengok Allah. Kalau benda tu kata tak boleh, mesti Allah tak mau tunjuk. Jadi maksud dia boleh. Sungguh pun boleh, tapi tak ada siapa-siapa pun yang pernah melihat. Benda tu tak akan berlaku.
keadaan tu tak akan berlaku. Maksudnya tak mustahil Allah tunjukkan zat dia di dunia ni, tapi tak akan berlaku. Ni ada 5 pandangan. Satu golongan kata boleh tengok dengan mata, satu golongan kata tak boleh, memang tak akan dapat. Satu golongan lagi kata boleh, tapi dengan mata hati lah. Dengan mata ni memang tak boleh. Satu golongan lagi pula dia kata, dia tak mau ambil tahu, dia tak kisah. Golongan yang terakhir kata boleh tapi tak akan terjadi. Dalam kelima-lima pandangan ni masing-masing pun ada hujah. Tapi saya perhatikan hujah yang terbaiknya, di dunia ni tak boleh tengok Allah dengan mata, tak tercapai. Tapi dengan mata hati boleh. Sungguh pun boleh, ada hijab juga, bukan sepenuhnya. Dia memandang wajah Allah, bukan betul-betul melihat zat Allah tu tadi. Yang sebetul-betul melihat Allah di dalam jannah nanti. Jadi kesimpulannya, di dunia ni tak boleh tengok dengan mata kepala, dengan mata hati boleh capai tapi masih ada hijab. Dan di akhirat nanti dalam jannah barulah dengan sebenar-benar nampak. Wallahu a'lam. Jadi rasanya pengajian kita malam ni setara itulah. Yang buku yang tebal ni tuan-tuan balik ulang kaji nanti. Apa yang tak tahu nanti boleh tanya. Ini semua pasal kesufian saja dalam ni. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah.